Baik, terima kasih Syuaida. Sudah pasti segmen kali ini cukup istimewa kerana menjelang minggu hadapan seluruh rakyat Malaysia akan memberikan seluhan dan juga tumpuan kepada pembentangan belanjawan 2021 yang akan disempurnakan di Dewan Rakyat pada 6 November 2020. Dan sudah pastinya beberapa isu yang mendasari belanjawan 2021 juga turut diberikan perhatian dan juga turut diberikan satu telahan dan juga perdebatan oleh masyarakat untuk melihat bagaimana perancangan keuangan negara pada tahun hadapan akan memberikan satu perepangan ekonomi yang lebih baik khususnya untuk rakyat dan juga negara. Untuk bercakap lebih lanjut tentang belanjawan 2021, SPM pada pagi ini amat bersati untuk bersama dengan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz yang juga Menteri Keuangan untuk bercakap lebih lanjut tentang belanjawan 2021. Assalamualaikum, apa khabar? Apa khabar Datuk Seri? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah Datuk Seri. Baik, Datuk Seri, menjelang pembentangan belanjawan 2021, sudah pasti ramai yang akan meneka dan juga akan memberikan tafsiran kepada apakah yang akan dibentangkan dan juga digambarkan dalam belanjawan itu nanti. Cuma yang menjadi asas yang telah pun diumumkan adalah tentang kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan juga kemampanan ekonomi seperti yang diumumkan oleh MOF tempoh hari. Jadi dalam hal ini bagaimana ketiga-tiga aspek dan juga asas ini akan menjadi percambahan kepada pengukuhan kemampanan perancangan keuangan negara dalam belanjawan 2021, Datuk Seri? Terima kasih Ismail. Jadi kerajaan seperti yang disebut tadi sedar keadaan sekarang amat membimbangkan kepada rakyat dan juga perniagaan. Kadar kita pun seperti mana kita dapat lihat pada masa ini meningkat dan vaksin pun belum ditemui. Ada hubung kait rapat di antara kesihatan awam dan juga kemakmuran ekonomi negara. Jadi setakat ini kerajaan mempunyai pengalaman melaksanakan 4 pakej rancangan setakat ini, pakej prihatin PKS tambahan, bencana dan juga yang terakhirnya kita prihatin. Bantuan prihatin nasional contohnya telah membantu lebih kurang 10.6 juta rakyat Malaysia. Bantuan ini berjumlah lebih kurang 18.2 bilion ringgit. Program subsidi upah yang berjumlah setakat ini 12 bilion ringgit telah membantu 2.6 juta pekerja dan 320,000 syarikat. Baik. Jadi kita pun buat ini menunjukkan kerajaan prihatin memandangkan keadaan negara kita sekarang menghadapi pandemik COVID-19 ini. Kita sedia maklum ya Datuk Seri, tahun ini sahaja kerajaan telah memperuntukkan mungkin lebih kurang ratusan bilion ringgit untuk pakej prihatin dan juga bencana untuk kita menangani impak dan juga dampak pandemik COVID-19. Cuma kerisauannya dan juga tafsirannya, adakah untuk belanjawan 2021 yang dirangka untuk tahun hadapan akan juga turut melibatkan inisiatif-inisiatif yang telah pun digerakkan dan juga dirangka di bawah pakej prihatin dan juga bencana, Datuk Seri? Jadi pakej prihatin dan bencana yang setakat ini berjumlah 55 bilion ringgit dari segi suntikan fiskal. Dari segi jumlah pakejnya adalah 305 bilion ringgit. Jadi bajet ini untuk menggubal sebuah bajet, sebuah belanjawan yang untuk membantu rakyat ini, kita perlu menggubal belanjawan yang mengembang ataupun expansionary untuk membantu, terus membantu rakyat dan juga perniagaan. Secara ringkasnya kita akan menggunakan pendalaman protect, rebound dan secure ataupun melindungi rakyat dan perniagaan, membantu rakyat dan perniagaan melonjak kembali dan seterusnya menjamin kesejahteraan rakyat dan masa depan mereka. Tapi apa yang penting sekali ialah kerajaan tidak akan berkompromi dalam melindungi rakyat dan perniagaan. Contohnya dari segi pembelian vaksin, tentu sekali peruntukan akan disediakan. Datuk Seri, dalam kita mendepani cabaran ekonomi global, di samping kita mendepani pandemik COVID-19 ini, kemerosotan nilai mungkin pasaran harga komoditi yang tidak menentu dan juga mungkin kebolehpercayaan kepada pasaran ataupun FDI asing untuk masuk ke dalam negara kita yang juga tidak menentu, serta beberapa faktor-faktor luaran dan juga luar jangka yang telah pun menyebabkan sedikit menjejaskan ekonomi negara secara keseluruhannya. Adakah belanjawan 2021 juga akan mengambil kira kepada usaha-usaha pemulihan ekonomi hasil ataupun kesan daripada beberapa faktor-faktor luaran yang telah pun memberikan impak kepada ekonomi negara? Setakat
setakat ini Malaysia menunjukkan daya tahan dengan ketidaktentuan ekonomi dunia sekarang, termasuklah ekonomi Malaysia. Data terbaru ekspor negara kita pada bulan September meningkat sebanyak 13.6% year on year kepada 88.9 bilion ringgit. Ini menjadikan keseluruhan dagangan keseluruhan ataupun trade surplus meningkat ke 5.5%. Jadi kita masih mempunyai hubungan dagangan yang kuat dengan ekonomi-ekonomi penting seperti China dan juga Amerika Syarikat dan Eropah juga. Dan dagangan ASEAN pun masih lagi kukuh dengan regional self-sufficiency kita pada waktu rangkaian bekalan global terkesan akibat COVID-19. Tentang komoditi ini, Ismail, yang penting kita kawal apa yang boleh dikawal dan mempelbagaikan hasil negara. Contohnya mengembangkan industri hiliran bagi sektor oil and gas dan juga komoditi seperti minyak sawit. Datuk Seri, langsung daripada kesan yang ditinggalkan oleh pandemik COVID-19, kerajaan telah pun menggagaskan pelan pemulihan ekonomi jangka sederhana yang dijangkakan berakhir pada bulan Disember nanti. Jadi maknanya untuk belanjawan 2021 akan adakah penerusan untuk pelan pemulihan ekonomi dan juga struktur pemulihan ekonomi yang akan diteruskan dalam mungkin belanjawan 2021 nanti, Datuk Seri? Ya, buat masa ni kita perlu menerima hakikat bahawa COVID-19 ni akan tetap wujud buat satu jangka masa yang panjang. Pada pandangan saya, worst case scenario adalah selagi vaksin belum lagi ditemui atau not yet commercialized, kita mesti mempertimbangkan masa depan kita untuk berhadapan dengan norma yang baru. Belanjawan tahun 2021 ni akan memperkenalkan langkah-langkah spesifik bagi memperkukuhkan rantaian bekalan dan ekonomi setempat untuk memastikan antara lainnya ialah self-sufficiency, penerapan digitalisasi dan otomasi. Ramai juga pakar ekonomi yang menjangkakan KDNK negara akan merosot ataupun menguncup menjelang penghujung tahun 2020 ataupun menjelang awal tahun 2021. Jadi melihatkan kepada prestasi perdagangan dan juga ekonomi negara semasa ketika ini, adakah jangkaan itu akan diramalkan menjadi benar dan sekiranya ia berlaku, apakah antara pelan kontingensi yang telah pun dirangka oleh kerajaan dalam memastikan ia tidak memberi impak yang cukup besar terhadap kelangsungan ekonomi negara? Kita menjangka KDNK negara menunjukkan penambahbaikan yang memerangsangkan pada suku ketiga ini dengan suku kedua tahun ini. Tapi hakikatnya data-data ini menunjukkan penambahbaikan termasuk kadar pengangguran. Pengangguran kita dari 5.3% di bulan Mei ke 4.7% dan Ogos sebagai contohlah. Kerajaan Malaysia juga mempunyai kapasiti untuk meminjam dan pernah menunjukkan fiskal. Sebelum ini kita pernah mengalami defisit setinggi 6.7% pada tahun 2008-2009. Saya kita ini anjuran defisit kita ialah lebih kurang 6%. Jadi bagi merancangkan ekonomi ini, fokus perlulah untuk meningkatkan ekspor, menambahkan pekerjaan dan juga meningkatkan pelaburan. Ini dilakukan dengan mengenal pasti kapasiti perniagaan, memudahkan penyertaan di dalam sektor baru, membantu perniagaan meneroka, mengembangkan pasaran baru, sokong projek yang ada multiplier ini, menarik pelaburan luar. Sudah pasti itu antara elemen-elemen yang akan dititik beratkan dan juga diberi penumpuan bukan sahaja oleh Kementerian Keuangan tetapi juga seluruh kementerian dan juga kerajaan yang terlibat dalam merangka pelan pembangunan ekonomi bagi jangka masa pendek dan juga panjang. Cumanya persoalan yang lebih penting ketika ini Kementerian Keuangan juga sedang giat mendapatkan dapatan dan juga respon daripada masyarakat melalui ruangan yang disediakan di laman sesawang MOF, juga melalui perbincangan dengan wakil-wakil pemimpin untuk mendapatkan dapatan dan juga respon mereka terhadap apa yang diharapkan dalam belanjawan 2021. Jadi apakah progres dan juga setakat ini bagaimana hasil dapatan itu memberikan satu sedikit perkembangan positif untuk pembentangan belanjawan nanti, Datuk Seri?
Terima kasih Ismail. Setakat ni saya dan juga Timbalan Menteri dan juga pegawai-pegawai kanan Menteri Kewangan telah memulakan perjumpaan sebenarnya dalam lebih 2 bulan yang lepas. Kita pertama kalinya telah turun padang di mana saya sendiri telah melawat sampai ke semua negeri di Malaysia. Saya dengan Timbalan Menteri saya tak melawat all the states di negeri Malaysia, dan kita juga menjumpa dengan fokus group. Sekarang ini kita juga mana Ismail tadi sebut tadi, saya juga berjumpa dengan ahli-ahli politik dari beberapa pihak. Perbincangan biasanya ialah mengenai idea, idea dan cadangan-cadangan boleh kita pertimbangkan untuk 2021. Yang pentingnya belanjawan 2021 ini ialah untuk menolong rakyat. Menangani pandemik COVID-19 ini. Sudah pasti itu antara perkara asas yang diberikan penumpuan dalam Belanjawan 2021, bukan sahaja melalui penerusan kepada beberapa pakej prihatin dan juga penjana yang telah pun diperkenalkan oleh kerajaan. Minggu depan Parlimen juga akan kembali bersidang setelah sekian lama berehat, dan ini memberikan satu ruang untuk kita mendengar bukan sahaja daripada setiap kementerian, malah daripada wakil-wakil politik sendiri untuk mendengar apakah yang diharapkan melalui Belanjawan 2021, dan sudah pasti banyak isu yang akan dibentangkan dan juga dibangkitkan. Apakah harapan Datuk Seri bersempena dengan pembukaan kembali untuk persidangan Parlimen dan juga untuk pembentangan Belanjawan 2021? Parlimen akan dibuka besok, hari Isnin, hari pertama kita semula tinggal ni. Ini harapan saya, dan saya percaya juga harapan rakyat supaya kita dapat debate mengenai perkara yang akan membantu rakyat, bantu perniagaan, ekonomi. Itulah harapan saya, dan saya percaya inilah harapan semua rakyat Malaysia. Buat satu bajet, mengubah sebuah bajet yang dapat menolong dengan pandemik COVID-19 ini. Saya berharap mendapat sokongan daripada semua rakyat Malaysia dan juga ahli-ahli Parlimen. Baik, terima kasih. Terima kasih Datuk Seri untuk perkongsiannya. Kita harapkan agar pembentangan Belanjawan 2021 yang akan disempurnakan pada 6 November nanti akan memberikan suatu penambahbaikan khususnya untuk keadaan ekonomi yang sedang kita hadapi sekarang, dan juga memberikan suntikan yang lebih baik buat pembangunan ekonomi negara pada tahun 2021. Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz, Menteri Keuangan, kerana bersama dengan kami dalam kita melihat dan juga meninjau apakah dapatan awal bagi Belanjawan 2021. Seterusnya akan memberikan sedikit bayangan kepada apakah yang akan dinikmati oleh rakyat dan juga masyarakat khususnya menjelang pembentangan Belanjawan 2021. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini, Datuk Seri. Terima kasih Ismail. Sama-sama Datuk Seri. Baik, itu dia kita mendapatkan sedikit dapatan awal berkaitan tentang pembentangan Belanjawan 2021. Teruskan kesian anda bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Buat kita ini kita akan terus saja bersama dengan sahabat penyampai di Met Malaysia. Silakan.